Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Qaf. Surah Qaf, surah yang ke-50, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan baca bermula dari ayat pertama sampai ayat 5. Surah ini dikenal dengan nama surah Al-Mufassal. Ramai ulama yang katakan inilah permulaan mufassal, mana permulaan ayat-ayat yang pendek-pendek. Dan surah pun tidak panjang. InsyaAllah kita akan baca ayat, kemudian pergi kepada huraiannya dan juga mencari faedahnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Balik kita kepada ayat yang pertama. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1142. Surah Qaf, surah yang ke-50, mengandungi 45 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qaf. Gitu ya dia. Qaf, qaf. Tengok nota di bawah dia kata, Allah jualah yang mengetahui maksud huruf qaf ini. Itu ulama yang salah dia tak korek. Allah kata qaf, qaf lah. Jadi Allah mulakan surah ini dengan satu huruf saja. Dia panggil al-huruf al-muqatta'ah. Tapi huruf ini satu je, qaf. Macam kembar dia juga, Sad. Ada surah lain, ada yang 2 huruf, Taha, Yasin. Ada yang 3 huruf, Alif, Lam, Mim. Ada yang lebih, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Itu dia panggil. Ini semua untuk apa? Libayani i'jazil Quran. Nak menyatakan Quran ini satu kitab yang orang lain lemah nak tiru dia, tak boleh. Jadi dan juga bukan lemah nak tiru, lemah nak lawan dia pun tak boleh. Sedangkan Allah Ta'ala pasang
kepada permulaan surah ni dengan huruf yang dikenali oleh Arab. Tiap Arab nak buat tak jadi. Kalau buat juga pincang orang panggil. Pelik je ni. Wal Qur'anil Majid. Demi Al-Quran yang amat melimpah kemuliaan dan kebaikannya. Al-Majid, apa makna Majid? Ay zis sifatil azimah al-kamilah. Al-Quran, Allah Ta'ala bersumpah uqsima bil Quranil Karim. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran yang mulia, Al-Majid. Tengok, Majid ni yang melimpah kemuliaan dan kebaikannya. Ada dalam tafsir kata Al-Wasi'ul Ma'ani, yang mempunyai makna yang cukup luas. Al-Syarif, yang mulia. Dhis sifatil azimatil kamilah, mempunyai sifat-sifat yang mulia, yang sempurna. Itulah dia panggil Al-Quran. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quranul Karim. Panjanglah. Sehingga ada ulama tulis sebuah kitab, dia panggil Aqsamul Quran. At-Tibyan fi bayani aqsamil Quran. Yang kita belajar tu At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Nah, penjelasan ada orang yang baca Quran, hafal Quran. Ia ni tentang At-Tibyan, tentang apa? Tentang sumpah-sumpah dalam Quran. Allahu Akbar. Para ulama kita tidak tinggal. Yang Allah Ta'ala tak bersumpah kecuali dengan perkara yang besar. Ini di antara bersumpah dengan Al-Quranul Karim. Allah SWT dia boleh bersumpah dengan apa saja. Tapi kita sebagai manusia, man kana halifan falyahlif billah. Nabi SAW telah beri arahan, siapa nak bersumpah, maka dia kena bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Tak boleh sumpah dengan segala perkara lah. Sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus memberi peringatan dan amaran. Jadi puak-puak kafir tengok Quran, dahlah bacaan dia tak nak lawan. Tapi dia pelik, yang bawa Quran itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kampung dia, orang kawasan dia kata, bila pula dia ni jadi gini? Ini masalah melawan dengan puak-puak kampung sendiri ni payah. Apa dia kata? Tengok ayat 2. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Kaum musyrik Mekah bukan sahaja mengingkari kerasulannya, bukan sahaja tak percaya ke Nabi, bahkan mereka merasa hairan kerana datang kepada mereka Rasul, utusan Allah dari kalangan mereka sendiri. Pelik. Seorang Rasul munzirun, yang memberi peringatan dan amaran mengenai perkara hidup semula sesudah mati. Budak ni pergi ngaji mana? Tiba-tiba ya pandai ni. Jadi pelik. Kerana itulah zaman kita ini, kalau orang tak mengaji banyak, dia pun nak dakwa, dia ada pelik juga. Dipanggil ilmu laduni. Ilmu laduni ni mana ilmu Allah Ta'ala bagi terus kepada dia, tak payah belajar. Pelajar-pelajar kita jangan terpengaruh dengan teori laduni ni. Aku tak apa, tak belajar pun. Aku dah tak saya bagi ijazah dah, balik-balik mengajar lah, biar tak. Nanti Tuhan buka. Lah. Kena belajar. Sebab itu kita tengok tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh pun, duk murajaah kitab nak mengajar. Tidak duk tunggu ladun ni begitu. Jadi orang kafirnya, dia tengok Nabi tak belajar, tak membaca, tak menulis. Tiba-tiba bawa mari satu berita yang pelik. Mati hidup semula. Ada perhimpunan di mahsyar. Ada syurga, ada neraka. Dia kata apa? Faqala al-kafirun hadha syai'un ajib.
Lalu orang-orang yang kafir itu berkata, ini adalah satu perkara yang menakjubkan. Ni bagi benda pelik ni. Benda pelik. Ajaib lah dia kata Muhammad ni mari mana ni. Tiba-tiba yang muncul bawa cerita ni, Allahu Akbar. Bal ajibu. Jadi puak-puak kafir itu pelik. Dia kata pelik. Dalam berapa kali pelik buat dia? Pelik yang pertama, Ja'a munzirum minhum. Mari rasulnya dari kalangan orang kampung dia. Pelik yang kedua pula, ajaran yang dia bawa tu pelik. Orang tak pergi mengaji, tak membaca, tak menulis, tapi boleh cerita benda yang ajaib. Yang ketiga yang dia rasa pelik juga, Nabi kata hidup balik semula. Orang mati balik pula. Lagi pelik. Dia kata mari manalah Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Tak mana kalau Arab atau orang Melayu lah dia kata, mari manalah awak mak ni pelik bawa pengajaran. Dia kata apa dia? Dia apabila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa satu ajaran yang dia pelik, dia kata innahu la syai'un mustaghrab. Pelik ni. Mustaghrabun wa mustab'ad. Jauh. Tak ada ni, tak jadi apa ni. Cerita dongeng ya. Dia kata yang dia pelik sekali hidup balik tu. Mana dia kata dia pelik? Nak tengok. Dia pelik dengan apa? Kenapa dia pelik? Sebab ini pemikiran dia. Kita boleh kenal pemikiran puak kafir ni. Puak kafir ni dia punya pemikiran dia. Tengok ayat 3. Aidza mitna wa kunna turaba. Adakah kita akan kembali hidup semula? Ya ke? Betul ke ni nak hidup semula ni? Wa kunna turaba, sesudah kita mati serta menjadi tanah. Dia kata orang dah jadi tanah. Bila mayat dimakan oleh ulat, dimakan oleh tanah dah. Tak ada dah lah orangnya. Macam mana mau hidup balik? Dia marah. Aiza mitna wasirna turaban nub'asu. Kita mati jadi tanah, hancur lebuh habis dah, hidup balik. Dan kita akan jumpa dengan azab-azab. Zalika raj'un ba'id. Itu adalah cara kembali yang jauh. Belak dia kata. Itulah cara kembali raj'un ba'id, jauh daripada kemungkinan. Tak mungkinlah benda ni. Kerana jasad yang telah hancur tidak dapat diketahui lagi. Maknanya teori dia, kepala dianya, itulah yang dia faham. Jasad yang sudah hancur tak mungkin boleh hidup balik. Dia kata wa muhalun hudusu. Mustahil lah boleh hidup balik ni. Mustahil. Okey, ada ulama kata elok kalau kita baca, kita kena berhenti sebab dalam ayat pertanyaan kafir ni. Aiza mitna wa kunna turaba. Zalika raj'un ba'id. Jadi itu dia panggil perbincangan ulama. Apa lagi hujah dia? Tengok ayat 4 pula. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Apa yang mereka katakan itu tidaklah benar. Teori dia tu tak betul tu. Duk main tak ada jadi tanah. Para jemaah sekalian, kita tengok munasabatul ayat. Ayat menunjukkan kepada li'ihatatil ilmi. Allah Ta'ala tahu semua.
Apa yang kita tahu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka Allah bagi jawapan daripada sini, mu tak sudut pelik lah. Tak sudut kata raj'un ba'id, jauh tu. Tak logik tu, tak masuk akal tu. La. Maka Allah Ta'ala beri jawapan. Ini jawapan dianya. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Apa yang mereka katakan itu tidaklah benar, kerana kami sedia mengetahui akan apa yang dimakan oleh bumi sedikit demi sedikit dari tubuh orang mati dari kalangan mereka. Tuhan kata aku tahu. Maknanya jasad orang mati ni bermula bila dia mati masuk dalam kubur, beberapa hari bekak, nanah, ulak kemari menjadi hidangan dia, makan. Akhir kali kering, tak ada apa, tinggallah tulang. Tulang pun tak lama reput, tinggal lagi ekor sulbi, dia panggil ajbuz zanab. Ini ada yang dia macam chip, kecil lah. Dia yang tak hancur. Tengok dalam tafsir kata apa. Ai qad alimna ma ta'kulul ardu min ajsadihim. Kami tahu. Allah kata aku tahu hak mana tubuh-tubuh yang dimakan oleh bumi. Ada juga tubuh tak makan di bumi pun tak hancur sampai hari ni. Dia package. Kalau dia tubuh tak hancur, kain kapan dia pun tak hancur juga. Putih sekali dengan tuan dia. Tidak kata kita masuk dengan kain kapan hancur pura, tuan dia pula terdedah aurat. Tak juga. Allah kata wala yakhfa alaina syai'un, tidak tersembunyi daripada kami apa suatu pun daripada tubuh mereka, walaupun mereka telah hancur, walaupun mereka dibakar menjadi debu, menjadi abu pula dicampur ke laut, semua aku tahu muduk mana. Allahu akbar. Ini Allah Taala nak kata ilmu Allah Taala itu sangat luas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada daripada tubuh manusia ni satu benda kecuali akan rusak, hancur, punah habis. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang. Wa huwa ajbuz zanab. Ajbuz zanab, ain jimba, ajbuz zanab. Dia kata tulang kecil, ekor sulbi. Mana tulang belakang kita tu hujung, ada kat situ dia. Allah, kecil ya dia. Sebab itulah pentafsir zaman kita ni, dia kata macam chip. Kita hari ni kan semua alat-alat chip lah ke tak? Nak kajak telefon ada SIM card. Di SIM card tu ada benda kecil lah benda. Apa benda? Manusia ni ada chip dia. Yang ni tak hancur, dibakar tidak hangus. Kemudian apabila sampai waktu hidup balik, tumbuh balik daripada tulang-tulang dia, tumbuh daging dia, tumbuh daripada chip tadi, naik balik. Dengan orang yang sama. Penciptaan yang sama, orang yang sama. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, daripada tulang itulah akan dipasang balik manusia ini pada hari kiamat. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Mana hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan dirasa takut, jangan pelik. Itulah di antara hadis, kecuali ada tubuh-tubuh yang tidak dimakan oleh ulat. Di antaranya tubuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan hari Jumaat. An Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaum al-jumu'ah. Tanda dia apa? Hari yang terbaik bagi kamu ialah hari Jumaat. Hari kita ialah hari terbaik. Fihi khuliqa Adam, hari itulah dijadikan Adam, ditiup dawapihi saqa, ditiup seronai berlakunya kiamat. Kiamat berlaku pada hari Jumaat. Fa aksiru alayya minas salati fi,
perbanyakkan kamu selawat pada hari Jumaat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Karena itulah kata ulama hadis, dia kata bekas selawat bermula daripada Khamis semalam sampai ke Khamis petang Jumaat. 24 jam ni kerja kita basuhkan lidah kita dengan selawat. Perbanyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Selawat sentiasa. Hari lain tak selawat, selawat juga, tapi utamakan hari Jumaat tu, ingat Jumaat, ingat selawat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nabi kata selawat yang kamu baca tu akan dibawa kepada aku. Nabi dah wafat. Contohnya, faqala rajulun, bangun seorang laki-laki, dia rasa pelik, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aram. Bagaimana selawat kami nak dibentang kepada Tuhan, Tuhan sudah hancur. Dia tak tahu lagi maklumat. Yakni balid, sudah hancur. Nabi mati dah hancur. Dia ingat macam orang lain juga. Faqala, kata Nabi SAW, Inna Allah harrama alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Allah Ta'ala tidak benarkan bumi makan tubuh para Nabi. Tak boleh sentuh. Hadis ini rawahu akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ahmad wa Ibn Majah wa Ahmad wa sahahahu jam'un minal ulama. Mana hadis sahih. Jadi jangan kita duk mikir macam kafir. Sahabat-sahabat apa pada peringkat awal sebelum Nabi beritahu, ingat macam tu juga. Sebab kepahaman lama dia, manusia mati hancur. Nabi kata tidak. Para anbiya tidak disentuh oleh bumi. Bumi tak makan. Dan dia hidup dalam kubur dia. Hidup dalam kubur, alam barzakh. Tak sama dengan hidup atas dunia ni, jangan pun. Allah kata apa? Wa indana kitabun hafiz. Serta ada di sisi kami sebuah kitab yang menyimpan dan mencatat segala perkara yang berlaku. Semua benda yang berlaku di atas dunia ni sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Dia panggil Lauhil Mahfuz. Surat catatan yang dijaga, terpelihara. Dia ada semua. Sebelum diciptakan langit dengan bumi ni 50,000 tahun dah. Setelah ditulis segala perkara. Wa hafizun likulli syai', dan Allah jaga dia daripada segala perkara. Wa huwa mahfuzun minasyayatin wa minat taghayyur. Dia terpelihara daripada diintai oleh syaitan, dan daripada berubah dia tidak berubah. Jadi tak berubah. Allahu Akbar. Jadi itu dia panggil Lauhil Mahfuz. Semua ada. Nak pasang balik tak ada masalah. Maklumat sudah lengkap. Jangan duk mikir dengan otak kita. Allahu Akbar. Itu cerita. Ini sebab tu dia kata surah Qaf ini surah kiamat. Surah yang menyebut tentang kiamat. Kita pun kena selalu baca. Hari Jumaat dibaca, hari raya dibaca, hari Jumaat dibaca dalam khutbah, hari raya baca dalam salat. Sebab apa? Nak memperingatkan kita tentang kiamat. Kamu akan dikumpul balik. Hari ni kita berkumpul di padang ni di dunia, kita akan berkumpul balik di akhirat esok. Itu dia panggil rahsia hikmah kenapa Nabi SAW baca surah ini. Sama juga dengan pagi Jumaat ni kita Nabi SAW baca surah Alif Lam Mim As-Sajadah dengan hal ata halal insan. Sebab dia juga mengandungi peristiwa kiamat. Baik, kita pergi kepada ayat yang terakhir, ayat yang kelima dalam siri ini. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bal kazzabu bil haqq, mereka tidak mahu berfikir betul. Bahkan mereka terburu-buru mendustakan kebenaran bila saja sampainya kepada mereka. Dia tak semikir, tak mahu berfikir. Ini masalah kita hari ini. Masalah kita hari ini, mereka tidak asari'u ila takzib. Mereka segera mendustakan Al-Quran
hina ja'ahum, ketika Quran mari, karut ni. Selalu. Kalau dia dengar, masuk dalam kepala dia. Kalau dia buka telinga betul-betul, akan masuk dalam kepala dia ilmu, maklumat. Tapi oleh kerana dia stop, dia tutup dia punya pemikiran, bahkan spontan, dia kata kazab, ini semua bohong, dusta. Itu ya dia pandainya, benda lain dia tak pandai. Oleh kerana dia tutup pintu pemikiran, dia tak buka hati dia kepada Islam, oleh sebab itu fahum fi amrim marij, oleh sebab itu mereka berada dalam keadaan yang sebuah kacau bilau, kucak kacir, terumbang-ambing, tak tahulah ke mana. Kata nana. Tulis bahasa Kelantan, mereka dalam keadaan nana. Mana nana ni terumbang-ambing, tak tahu apa. Macam mana nana dia ni? Tengok. Yaltabisu. Ni tak nampak, tak boleh nak fikir apa benda. Sebab dia tak mahu mikir. Kata di ahli tafsir, tengok dia punya terumbang-ambing, celaru dia panggil. Fataratan yaquluna anka innaka sahirun. Dia kata Nabi itu ahli sihir. Wataratan majnun. Wataratan syair. Wa kadzalika ja'alul Qur'ana 'idin. Jadi dia ambil Quran itu sebagai satu bahan yang dia main-main je, dia tak mau terima. Allahu akbar. Kullun qala fihi maqtadahu ra'yuhul fasid. Setiap orang akan hurai agama ini, akan kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut kepahaman kepala otak dia, tak tahu apa. Jadi Allah gambarkan amrim marij, fahum fi amrin mukhtalitin muttaribin multabisin. Mereka dalam keadaan bercampur habis. Muttarib, tak stabil. Multabis, keliru, ragu. Itulah keadaan puak kafir, tak tahu nak pergi ke mana. Kita mengatakan ini ayat ini dalam permulaannya telah mencela puak kafir. Sebab apa? Sebab mereka menolak Al-Quran, mereka tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka belajar, sebelum mereka dengar betul-betul. Karena itu di antara cara uslub puak kafir ni, dia cuba nak menyekat orang daripada mendengar kebenaran. Zaman kita ini pun pendokong ajaran yang pelik-pelik pun tak usah dengarlah Quran tu. Tak usah dengar hadis-hadis ni, berpegang dengan Quran, dengan zahir hadis dengan Quran ni boleh bawa pada kafir. Orang apa takut nak mengaji Quran, seolah-olah Quran ni turun boleh menjadi kafir orang dengan Quran. Kita kata subhanallah, Al-Quran inilah yang membawa manusia ke jalan yang diredai oleh Allah. Tiba-tiba kita kata siapa dia berpegang dengan Quran, berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh membawa kepada kekufuran. Ini satu jenayah akademik yang dibuat oleh pendukung-pendukung ajaran yang pelik-pelik. Hak dia tu betul, walaupun direka dengan otak dia sendiri. Kita kata na'udzubillah minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah tinggal kita tanpa memberi bimbingan, hidayah dan pendidikan. Baik para pelajar sekalian, alhamdulillah secara ringkasnya tamatlah perbincangan kita dalam ayat 5 ayat yang ringkas ini. Alhamdulillah. Al-an nantaqil ila al-fawaid. Sekarang kita berpindah kepada mencari faedah. Faedah yang kita ambil daripada 5 ayat ini, yang pertama, boleh nombor 1. Qaf wal Qur'anil Majid. Demi Al-Quran yang sangat luas maknanya, tinggi kedudukannya, banyak keberkatannya. Jadi itu mana majid, al-majdu dengan mana sa'atul awsaf wa azamatuha. Besarnya sifat-sifat dia dan agungnya kedudukan dia. Jadi Quran ni kenapa layak disifat dengan nama Quranul Majid? Kenapa? Sebab dalam Al-Quran mengandungi
ulumul awwalina wal akhirin. Mu nak tahu tentang kejadian awal dunia, tengok dalam Quran. Nak tengok apa yang berlaku lepas pada ni, tengok dalam Quran. Nak tengok apa yang berlaku sekarang, tengok dalam Quran. Maknanya ilmu Quran tu ilmu awal, ilmu akhir. Kalau Quran tak beritahu pada kita syurga neraka, mana kita nak tahu? Benda tu tak berlaku lagi. Nabi pun 1400 tahun dulu cerita kepada orang. Kita ini tak berapa tahun lagi nak kiamat. Kemudian majid dia ni sebab bahasa dia sangat tinggi. Bulaghaul Arab, para syu'ara'ul Arab tak mampu nak challenge. Tak mampu nak cabar. Ahli-ahli balaghah, ahli-ahli penyair, sastrawan lemah belaka. Orang panggil tersungkur belaka di hadapan Al-Quran. Tak boleh nak bangkit. Tak nak lawan. Maka Quran Majid mempunyai kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mantap. Maka kata di sebahagian ulama kata al-majdu sifatul azamah was sultan. Keagungan, kekuasaan, tak boleh lawan. Alhamdulillah. Yang kedua, dengan ayat yang kedua, ayat 2, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafirun hadha syai'un ajib. Dia kata puak-puak kafir ni, mari nak rasul ni orang kita juga. Ini benda pelik lah. Jadi ajaba minhum hazal ajab, benda pelik bagi dianya, dia kata apa? Minhum. Jadi kalaulah orang kampung kita juga jadi orang besar, kita jadi pelik. Allah dia tu orang ni je. Takkanlah Tuhan hantar mari manusia biasa, makan minum, yamshuna fil aswaq, duk berjalan di pasar-pasar, ada isteri ni jadi rasul. Pelik. Kenapa tak hantar mari malaikat? Jadi dalam kepala dia tu duk pelik. Mana tak nak terima. Kita panggil tak nak terima. Ajibu. Ajaib, ajib, takjub. Rasa kamu dia ajaran Nabi pula pelik. Lepas mati hidup balik. Lepas jadi tanah boleh hidup balik. Ni macam manalah Muhammad. Dia kata kita tak ada masalah dah, sebab kita yakin, kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pelik. Semua perkara, ingat ni kaedah. Semua perkara yang sabit daripada Quran, yang sabit daripada hadis Nabi sallallahu yang sahih, kalau pelik dengan otak kita, kita jangan pelik dalam keimanan kita. Kita percaya. Kenapa Abu Bakar sehingga dikenali dengan nama As-Siddiq? Sebab apa? Sebab semua hak Nabi bawa bagi dia betul belaka. Tengok mula-mula Nabi turun daripada Mi'raj kan. Abu Jahal mari tanya. Mau pergi ke langit? Pergi Baitul Maqdis malam. Pelik ni. Orang pergi beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, sahabatmu buat benda pelik lah. Semalam dia pergi Baitul Maqdis. Hari ni duduk kat Mekah. Dia ingat Abu Bakar penipu tak? Pelik-pelik lah Muhammad ni boh. Abu Bakar kata apa? In qala faqad sadaq. Kalau benar dia cakap, betul lah tu. Buat kafir pula pening kepala. Abu Bakar macam mana lah awak ni? Yang kita hari ni pula kita pening juga. Kepada pentasuk kepada guru dia tu. Guru dia tu mengajar benda pelik, benda ajaib, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tak boleh ni tarah wali ni. Makam tinggi. Jadi hak Quran ni tak tinggi. Ni Quran ni majid ni rendah. Tok guru awak yang ambil daripada mana tak tahu. Ini manusia ni kalau sudah taksub dia mari, otak dia jam. Dia tak boleh mikir dah benda-benda dengan otak. Kita hari ni alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi kepada akal yang waras. Fikirlah, tengok ilmu maklumat yang kita dapat tu, tengok kat dengan kepala otak, fikir dengan otak, fikir dengan hati. Betul ke dia ni cakap ni? Sebab itulah satu kaedah mengatakan unzuru ila ma qala wala tanzur ila man qala. Mu tengok apa yang dia cakap, jangan taksub kepada siapa yang bercakap. Ini dak kita ni. Asal ke orang yang kita minat, kita naik tabah dia sebagai arif billah, dia cakap apa pun tak ada apa.
Tengok gambar ayam kat dinding jadi ayam sungguh. Oh senang lah hidup. Tak boleh jadi tak ada toke ayam dah. Waktu ayam mahal ni pakat jadi wali belaka dah. Nak berapa ekor nak? Tulislah gambar 5 ekor kat dinding tu. Panggil 5 ekor. Tak Syekh, esok nak makan dulu nak 50 ekor. Apa benda cerita? Baik. Yang pelik di apa ni diterima yang bau yang benar daripada Quran dan Sunnah ini dipermain-mainkan, bahkan dilabel-labelkan macam-macam. Isu yang ketiga, faedah yang ketiga, ayat 4. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Apa yang mereka kata itu tidaklah benar kerana kami sedia mengetahui akan apa yang dimakan oleh bumi sedikit demi sedikit itu. Tuhan kata aku tahu belaka, pelik apa. Ayat ini tanda pelajar, yadullu alal ba'thi. Ayat ini menunjukkan bahawa dibangkit semula itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla dan juga di bawah ilmu Allah. Tuhan tahu di mana ajza, di mana ke manusia tu tubuh manusia itu berada di mana, dalam perut ikan, dalam laut, dalam air, di atas bukit, semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada perkara yang mengelirukan, semuanya dipasang balik kepada ajbuz zanab. Jadi ulama kata anna Allah Subhanahu yu'idu hadzal jasad bi'ainihi. Allah Taala akan kembalikan jasad tu juga. Kita body macam ni lah kita akan pakai. Tinggi, rendah, kecil, besar lagu itulah juga. Ada katanya dalam neraka esok besar sebab senang malaikat nak pukul. Na'udzubillah. Jadi orang yang taat dapat nikmat, orang yang derhaka dapat celaka. Kama yuna'imur ruh allati amanat bi'ainiha. Allah Taala sekarang ni orang mati, roh dia tu mendapat nikmat. Orang kafir roh dia pula mendapat azab. Tuhan tak cerita roh lain. Body pun yang sama akan dihidupkan balik. Allahu Akbar. Jadi kalau kita nak baca tentang ruh ni, banyaklah. Ahli falsafah tu banyak dia punya pelik, tak usah kira. Kita kira apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat, ayat yang kelima. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Jadi bahkan mereka itu tak mau berfikir. Mereka terburu-buru menolak kebenaran. Bila dia tolak kebenaran, mereka berada di atas mana? Di atas hidup marij, terumbang-ambing, tidak stabil, pemikir dia celaru. Jadi di sini kata di para ulama, siapa dia bina maklumat dia, kepahaman dia di atas maklumat yang salah. Tengok ni, dia tak terima benaran yang dibawa oleh Nabi, dia pergi terima pandangan lain, bahawa manusia ni mati jadi tanah, maka orang ni hidup dia akan celaru. Marijin muttaribin, dia akan celaru. Sebab apa? Sebab dia tidak ikut wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kata di para ulama, man raddal haq maraja ali amru. Siapa dia tolak kebenaran, kebingunganlah dalam hidup dia. Hari ini contohnya dalam ayat Quran ini banyak ayat-ayat yang perlu kita fikir. Ada ayat yang kita boleh fikir, ada ayat yang kita kena yakin. Dua, fikir, yakin. Seperti ayat-ayat yang menyebut tentang sifat Allah. Kalau kita fikir, tak boleh ni, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kalau kita isbat sifat ni jadi sama, kita kata lah. Kita kena yakin, itulah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Tuhan turunkan ayat begitu. Nabi pun tak hurai lebih daripada itu. Para sahabat juga faham begitu. Kenapa bila mari falsafah ni kita jadi keliru? Tidak. Tak situ. Jadi siapa ditolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi, yang ditafsir oleh para ulama salaf, dia akan keliru. Bacalah sejarah berapa ramai orang-orang yang berjuang dalam ilmu yang pelik-pelik ni, duk cari falsafah sana sini. Akhir kali dia kata aku balik mengikut apa yang dipaham oleh orang tua-tua. Tak ada. Da'al waqt, menghilangkan masa saja. Jadi orang yang tak mau dengar,
Mau tolak terus apa yang sampai ke depan dia, dia rasa pelik, bukan orang kita. Kita kata itulah manusia yang marij, manusia yang celaru, manusia yang keliru. Kita jangan jadi manusia ni. Manusia kita nak jadi manusia yang hatinya terbuka, dadanya lapang. Bila kita dengar, kita tengok. Kita fikir dulu. Tengok apa yang dikatakan. Jangan duduk berhati betul-betul pada siapa yang berkata. Ini tidak. Kita lebih ta'asub, kita tengok siapa yang berkata, kita tak tengok apa yang dia kata. Jadi peninglah kita. Yang kelima, ayat yang sama. Ayat yang sama, ayat 5, ayat 5 juga. Yustafadu min hadhil ayah. Kita ambil faedah daripada ayat ini, anna mimma yaftahullahu bihi 'alal 'abdi. Mana-mana orang yang Allah Taala nak buka kepada hamba-hamba dia untuk mengetahui hukum-hukum syarak, mestilah seorang itu musaddiqan muqinan. Dia kena yakin, benarkan apa yang diajar oleh Allah, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia yakin Allah Taala akan buka ke dia pintu-pintu keyakinan. Tapi kalau orang tak percaya, awal-awal lagi dengar ayat Quran ni keliru, ayat Quran ni tak boleh membawa kepada kekufuran, ni percaya kepada ayat Quran, orang ni akan jauh daripada jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iyaz billah. Allah Taala pernah cela puak Samud. Dia kata apa? Wa amma Samud fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Puak Samud itu kami dah bagi hidayah, dah bagi jalan petunjuk, tapi mereka pilih buta daripada memilih jalan petunjuk, maka mereka sesat. Jadi para jemaah sekalian, Al-Quran ini sumber hidayah. Sunnah Nabi yang betul, yang sabit itu sumber hidayah, bukan sumber membawa kekufuran dan kekeliruan. Tidak. Yang kelirunya, orang yang tak mau terima Quran dengan sunnah, itu manusia yang keliru, manusia yang celaru. Siapa yang menolak Quran, fahuwa fi amrin marij, dia duduk dalam terumbang-ambing kecelaruan yang cukup bahaya. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang ke-6 dalam CD yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi insyaAllah hari ini hari Jumaat, macam biasalah, ingat Jumaat, ingat selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat Jumaat, ingat baca surah Kahfi.